Walaupun this is a kerajaan perpaduan, sorry I have to say this, memang tak ada perpaduan pun. It's about a balancing game. Kalau kita nak katakan perpaduan, bagi saya, you have to pilih menteri yang berkebolehan dan mempunyai track record. Alright, misal kata MCA, MIC. We have members of parliament yang mempunyai track record yang baik, yang berpengalaman. Bukan sahaja menteri personality, the person involved, but also the party itself. The party itself is a very experienced party yang mempunyai institusi pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Sekiranya betul-betul kerajaan madani atau perpaduan ini kononnya, hendak satu kabinet yang boleh menggalas tugas dan tanggungjawab untuk berkhidmat kepada negara, they have to choose the best people from the parliament. Tetapi saya rasa not really lah, because for them is that they want to have a government that is able to hold on to the powers, you see. Misal kata, mereka pun tidak menang. Actually, they didn't win. But because they want to form a coalition, to form the government, this is what they have to do. But unfortunately, malang sekali, mereka tidak mengambil orang-orang yang berkemampuan dan berkebolehan dan mempunyai track record untuk menjadi sebahagian daripada kabinet dan kerajaan. Ini masalah kerajaan perpaduan pada hari ini. Rafizi, I think he's talked too much lah in the past. And sehingga hari ini setelah setahun menjadi Menteri Ekonomi, saya rasa tidak ada banyak prestasi. Itu tidak dapat dinafikan. Because in the past he has promised a lot. Misal kata mata wang, nilai mata wang ringgit Malaysia dan sebagainya. I think terus merundum sejak jangka masa setahun ini. But PMX has already made the decision with regards to the new cabinet. Best to say kita bagi dia orang masa lah untuk mereka perform lah. Alright, dan rakyat akan menilai lah. Once mengambil orang dari luar parlimen untuk jadi menteri, apakah ahli-ahli parlimen dalam parti PH dan kerajaan campuran ini ketandusan orang? Your lack of talent. That's how some people look at it. But I'm very sure that Menteri Kewangan yang baru ini dengan pengalaman beliau di dalam KWSP dan juga korporat akan dapat memberi idea-idea yang baru out of the box lah untuk Kementerian Kewangan ini. Dia memang dikenali sebagai orang korporat dan orang politik dan seorang calon barisan nasional yang berjaya di kawasan urban Kuala Lumpur. Jadi memang terselah kewibawaannya. Jadi tidak hairan kalau dia diwawarkan sebagai Menteri Kewangan, tetapi tidak pada kali ini. Mungkin itu perkiraan politik PMX dan mungkin juga beliau dijadikan menteri pada kali ini untuk menenangkan UMNO, maybe, alright, disebabkan ada golongan tertentu dalam UMNO yang juga tidak berpuas hati dengan susulan ataupun barisan kabinet sebelum ini. Jadi mungkin, as I said lah, ini rombakan kabinet bukan untuk perpaduan, bukan untuk kebolehan untuk menyampaikan kepada rakyat, tetapi satu perkiraan politik. You look at Barisan Nasional in the past, selepas May 13, 1969, adalah satu gabungan politik yang betul-betul berunsur perpaduan untuk berkhidmat kepada negara. That's why all parties are given a place in the cabinet, walaupun besar dan kecil.